TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir bersiaran secara langsung di Didik TV. Baik, hari ini kita akan belajar bagi subjek prinsip perakaunan. Akan bersama dengan seorang cikgu yang mana saya akan reveal sekejap lagi. Tapi sebelum itu guys, ingat kita kes semakin hari semakin tinggi. Jadi saya minta tolonglah sangat-sangat kepada anda semua untuk sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa menjaga jarak 1 meter dan juga sentiasa memakai pelitup muka kalau nak keluar tu. Tapi kalau orang kata tak ada tujuan kenapa nak keluar tu, kita duduk rumah. Okey, kita jaga kita, insya-Allah kita akan menang dalam peperangan ini. Amin. Alright, baik, macam tadi saya ada cakap kita nak reveal siapakah cikgu yang akan mengajar kita bagi subjek prinsip perakaunan. Dan siapakah beliau ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Itu dia cerita pula. Kita akan bersama dengan Cikgu Islina. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Cikgu sihat Cikgu. Alhamdulillah sihat. Baik Cikgu. Cikgu mempunyai pengalaman sebanyak 20 tahun bagi subjek prinsip perakaunan Cikgu. Dan kita juga nak tahu hari ini kita akan belajar bab apa Cikgu, sebab sebelum ini saya bersama dengan Cikgu bab 2 Cikgu ya. Betul. Dan hari ini mestilah bab 3 betul? Ya betul. Apa nama tajuk tu Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar bab 3, modul 3.0 tingkatan 4 iaitu dokumen sumber. Dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Itu dia. Saya pasti yang mengambil SPM bagi subjek prinsip perakaunan pada tahun 2009 macam tak pernah dengar lah nama bab tu. Sebab yelah kan dia dah berubah format Cikgu kan, daripada KPSM menjadi KSSM. Baik, yang mana lagi sekali apa nama dia Cikgu? Dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Yes, itu dia. Okey, tapi seperti biasa Cikgu, kami di Didik TV melakukan protokol kesihatan yang mana kami sentiasa menjaga kita Cikgu. Jadi saya minta kalau dekat sini kita ada hand sanitizer. Jadi kita minta cikgu untuk saya letakkan untuk cikgu Okey, thank you. Okey, dan saya pun akan pakaikan juga hand sanitizer ini. Okey, kita cucilah sehingga bersih sebab bukan apa cikgu, kita tahu kan kes saban hari makin meningkat dan kadang-kadang kita pun tak tahu kita pegang apa. Jadi untuk mengelakkan terjadinya apa-apa perkara yang tidak diingini, kita haruslah cuci tangan kita cikgu kan. Okey, baik. Cikgu, kita dah tahu dah pandangan cikgu sendiri lah kan yang hari ini kita akan belajar bab apa. Dan cikgu pun pernah beritahu kepada anda semua bahawa prinsip perakaunan ni kalau kita selalu buat latihan, insya-Allah boleh berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Tapi kita nak tahu jugalah pandangan pelajar-pelajar di luar sana. Mungkin kita nak tahu apa pandangan mereka mengenai subjek ni. Ada yang kata senang, ada yang kata susah dan ada yang kata nak skor subjek ni baik-baiklah dengan cikgu. Nak tahu betul ke tak? Jom kita tengok pandangan pelajar mengenai subjek ini. Let's go. Didik TV KPM. Saya suka dengan topik ini kerana saya dapat mempelajari kebaikan dan tujuan dokumen perniagaan. Kebaikan pertama merupakan dokumen perniagaan dapat memudahkan peniaga menyediakan rekod perakaunan. Di samping itu, dokumen perniagaan mengandungi maklumat tentang jual beli supaya dapat menjadi bukti bahawa perniagaan itu telah dijalankan. Jelaslah bahawa topik ini perlu dipelajari dan dikuasai oleh pelajar-pelajar kerana dokumen perniagaan amat menarik dan penting. Saya berminat dengan topik ini kerana saya telah menguasai beberapa kemahiran. Dokumen perniagaan merupakan dokumen bertulis urus niaga antara peniaga dengan pembeli yang dijadikan sebagai alat komunikasi. Selain itu, bukti bertulis itu penting dalam perakaunan untuk tujuan rujukan dan perekodan. Akhir sekali, saya dapat membezakan dokumen sumber dan dokumen bukan sumber yang terlibat dalam sesuatu perniagaan dengan jelas dan tepat. Belum saya belajar akaun, saya tahu resit sahaja. Tapi bila dah belajar tajuk dokumen ini, rupa-rupanya banyak nama dokumen yang ada dan penting untuk dijadikan bukti sesuatu perniagaan. Hal ini kerana ada dokumen sebelum, semasa dan selepas urus niaga. Seperti yang boleh kita lihat,
Resit, invoice, memo, nota debit, nota kredit banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Mafhumnya, tiada dokumen, tiadalah kitaran perakaunan. Didik TV KPM. Ya, tiada dokumen, tiadalah kitaran perakaunan tu. Betul cikgu Ya, pandai. Tapi cikgu, kenapa murid-murid kena fokus bagi bab ni? Apa pentingnya bagi bab ini sebenarnya cikgu? Okey, baiklah. Murid-murid memang kena faham modul 3.0 ini. Yang pertama, supaya mereka boleh menerangkan fungsi setiap sumber dokumen itu tadi. Aha. Okey. And then yang kedua, boleh memadankan dokumen sumber perniagaan dengan urus niaga yang berkaitan. Okey. Okey, and then yang ketiga, boleh menerangkan melengkapkan maklumat dalam dokumen sumber perniagaan termasuklah diskaun tunai dan diskaun niaga. Okey. Dan yang keempat boleh menerangkan tentang diskaun tunai dan diskaun niaga tu dan cara menghitung kedua-duanya. Wah, nampak tak? Maknanya memang pentinglah bab ini cikgu Ya, Patutlah tadi salah satu pelajar tu dia kata kalau tak ada dokumen tak adalah mengenai perakaunan semua ya, ini. betul. Okey, baik cikgu, kita nak berhenti rehat dulu cikgu. Okey. Selepas ini kita akan mulakan kita punya kelas kita bagi subjek prinsip perakaunan kepada anda semua. Jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Peperiksaan, cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah cikgunya dan subjek apa yang kita nak belajar hari ini, tetapi tak tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini dan siapakah mereka ini. Katanya datang daripada dua buah sekolah. Mari saya perkenalkan kepada anda semua. Ini dia pelajar-pelajar daripada SMK Putra Perdana Puchong Selangor dan juga SMK Cyberjaya Sepang Selangor. Assalamualaikum, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. On lah mic, mic boleh on. On mic. Okey. Alright, ni mana satu ya daripada SMK Putra Perdana ni? Cuba perkenalkan diri anda. Hai. Nama cakap. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Amir Ibrahim bin Azman dari SMK Putra Perdana. Okey, baik. Seterusnya, Syazwan katanya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Zabawi, saya dari SMK Putra Perdana. Alright, dan seterusnya,
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Zulaika binti Mak Sanib. Saya dari SMK Putra Berdana. Cikgu, dia ni macam familiar lah cikgu. Dia ada dekat masa modul 2 itu. Oh, famous dah dia ni sekarang kan? Kata dia followers pun dah naik. Alhamdulillah. Okey, ini pelajar daripada SMK Cyberjaya ni. Mana satu ni? Cuba perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Aina Batusha binti Aizunaha. Saya dari SMK Cyberjaya. Okey, seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Aisyah Alisa binti Muhammad Kamil. Saya di SMK Cyberjaya. Okey, baik. Dan yang terakhir sekali, siapa tu? Hai, nama saya Adriana Kisina binti Roslan dari SMK Cyberjaya. Okey, baik, ini di antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini dan juga bersama dengan cikgu untuk kita belajar bersama-sama bagaimana teknik untuk menjawab soalan ataupun nak belajar bagi bab dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat ini. Jadi cikgu dah bersedia cikgu. Okey. Saya pasti pelajar-pelajar pun dah bersedia. Anda pun dah bersedia. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu yang sedang menonton di rumah. Hai untuk anak-anak murid cikgu yang berada di studio bersama-sama dengan cikgu hari ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar modul 3.0 iaitu dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Okey. Okey, ini tadi yang cikgu dah jelaskan kepada Akmal apa yang pelajar-pelajar akan dapat selepas mereka tamat belajar bab inilah. So ada 4 perkara ini cikgu dah terangkan tadi. So kita terus kepada yang seterusnya. Okey, ingat lagi tak ni? Okey, ini adalah kitaran perakaunan yang cikgu dah ajar semasa di modul 1 dulu. Okey, cikgu dah tunjukkan semasa cikgu ajar modul 1.0 iaitu kitaran perakaunan. Okey, apakah itu kitaran perakaunan? Okey, ianya adalah tata cara penyediaan akaun yang bermula daripada dokumen perniagaan, sehinggalah ke penyata keuangan. Okey, so dokumen perniagaan adalah peringkat yang pertama dalam kitaran perakaunan ni. Jadi semua maklumat dalam dokumen perniagaan ini hendaklah dikenal pasti sebab kita nak buat perekodan akaun kepada peringkat yang seterusnya. Okey, kita nak rekod ke dalam peringkat yang seterusnya iaitu buku catatan pertama. Okey, jadi dokumen perniagaan ini memang sangat-sangat penting untuk pelajar faham sebab nanti bila nak buat peringkat yang seterusnya BCP dia kena pandai baca dokumen tu tadi. Okey. So kita teruskan. Okey, dokumen terbahagi kepada 2 iaitu dokumen sumber dan dokumen bukan sumber. So apa itu dokumen sumber? Okey, dokumen perniagaan yang menjadi sumber maklumat bagi tujuan perekodan dalam perakaunan. Okey, dokumen sumber ni semua dokumen perniagaan yang kita dapat kita kena filekan. Okey, dokumen sumber kita kena rekodkan dia. Dokumen sumber mesti direkodkan ke dalam buku catatan pertama tadi. Okey, manakala dokumen bukan sumber, dokumen perniagaan yang menjadi rujukan bagi urus niaga yang akan dan telah direkodkan. Yang ini pula, kita hanya perlu filekan saja. Tak perlu rekodkan. Dia hanya akan menjadi rujukan untuk perniagaan sesuatu perniagaan tu pada masa semasa dan juga pada masa akan datang. Okey, kita dah sebut dokumen kan? So apa sebenarnya definisi dokumen? Okey, dokumen merupakan suatu bukti bertulis yang menunjukkan bahawa sesuatu urus niaga telah pun berlaku di antara 2 pihak. Okey, satu tu perniagaan kita lah dan pihak yang kedua tu ada banyak. Okey, cikgu akan tunjuk kat sini siapakah pihak-pihak yang akan berurus niaga dengan perniagaan kita. Alright, next. Okey, ni dia. Okey, kita yang kat tengah tu, itu adalah Encik K. Okey, Encik K, dia menubuhkan sebuah perniagaan, namanya perniagaan K. Okey, so perniagaan K ni akan berurus niaga dengan siapa? Dengan pihak yang mana? Okey, yang pertama kita ada pembekal. Okey, ada 2 jenis pembekal dekat situ, iaitu pembekal A dan pembekal B. Okey, perniagaan K juga akan berurus niaga dengan nombor 2, iaitu pelanggan. Pelanggan C dan pelanggan D. Okey, and then dia akan berurus niaga juga dengan bank. Bank yang paling banyak jugalah urusan dengan bank kan? Betul. Okey, yang keempat dengan pekerja dia sendiri. Okey, yang kelima dengan pembekal-pembekal perkhidmatan. Dan yang terakhir, peribadi. Yes, peribadi. Maksudnya, cikgu dah ajar ni juga dalam modul 1.0. Encik K dan perniagaan K adalah 2 entiti yang berasingan. So, apa urus niaga antara mereka berdua, iaitu antara Encik K dengan perniagaan K, mestilah direkodkan secara proper. Kena rekodkan betul-betul. Okey, mesti kena rekodkan, tak boleh tak rekod. Okey? Okey, now kita nak tengok
dokumen apa yang akan terlibat okey dengan pihak-pihak ni semua. Okey, now kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ni yang pertama. Okey, ni perniagaan K. Cikgu dah bagi nama dah. Perniagaan K, cikgu tukar kepada perniagaan kita. Okey, ada 2 pembekal kan tadi cikgu cakap? Kita ada pembekal A, cikgu bagi nama pembekal Alvin, and then pembekal B, pembekal Bala. Okey, pembekal Alvin, okey, kita buat belian daripada pembekal Alvin, belian secara tunai. Okey, manakala dengan pembekal Bala, kita akan buat belian dengan pembekal Bala secara kredit. Okey, apa maksud belian secara kredit? Hutang, cikgu. Pandai Akmal, betul. Dah belajar kan hari tu? Okey. Belian secara kredit ialah belian secara hutang. Okey, maksud dia macam mana? Kalau kita beli barang dengan pembekal Alvin, beli barang niaga, terus bayar. Okey? Kalau dengan pembekal Bala, kita beli barang niaga, tapi kita bayar kemudian. Ya. Okey. So, apa instrumen yang akan digunakan untuk buat bayaran? So, kita ada tunai, cek, pindahan wang, ataupun kita buat pindahan wang, ataupun kita guna kad kredit. Okey, so itu adalah antara 4 instrumen lah yang akan digunakan untuk buat bayaran kepada pembekal. Okey, now kita nak tengok dokumen apa yang pembekal akan keluarkan dan bagi kepada perniagaan kita ni. Okey, kalau kita buat belian secara tunai, okey, bila kita beli barang niaga, okey, kita dapat barang kan? Kita bayar. So, apa bukti yang menunjukkan kita dah beli barang tu, dah bayar pun? Invoice, bil tunai. Bil tunai. Bil tunai. Kita akan, okey, pembekal akan berikan kita kepada bil tunai. Okey, so kita simpan bil tunai tu sebagai bukti bahawa kita dah beli barang niaga tu dan kita dah pun bayar habis. Okey. So, dia ada 2 tau bil tunai tu. Dia macam ni. Dalam buku bil tunai tu, dia kan atas warna putih. Bawah tu warna macam warna-warni. pink ke biru ke. Pandai. Kan yang pink, biru tu kan. So, dia kan carbonized. Betul. Kalau tak ada karbon, nanti kedai tu letak karbon kan? Okey. So, bila tulis ke atas, bawah tu dia akan tembus. So, yang atas yang putih tu, dia akan beri kepada pembeli. So, perniagaan K pembeli kan? So, perniagaan K akan dapat yang asal tu. Yang salinan akan disimpan oleh pembekal. Okey. Okey, kalau kita beli barang niaga secara kredit, apa dokumen yang terlibat? Okey, ada banyak kat sini. Ya. Okey. Yang pertama, bila kita terima barang niaga, misal kata, perniagaan kita ni buat pesanan barang niaga daripada pembekal Bala. So, dia punya van hantar kat kedai kita. Okey, lepas tu mereka turunkan daripada van, berkotak-kotak. Bila dia serah barang, dia akan serah satu lagi dokumen. Dokumen ni namanya invoice. Yang ni invoice. Okay. Alright? So, dia akan bagi kepada kita invoice. Okey, lepas tu nanti pekerja dekat perniagaan kita tu, dia akan buka semua kotak, dia akan check lah, sama tak barang yang sampai tu, sama tak macam barang yang dia pesan. Betul. Okey, kalau semua sama, okey. Kalau tak sama, okey, misal kata ada yang pecah ke, ada yang rosak ke, ada yang tumpah ke, ada yang salah jenama ke, okey, so kita akan buat pulangan. Namanya ialah pulangan belian. Okey, pulangan belian nama lainnya ialah pulangan keluar. Okey, apa logiknya keluar? Tadi kita beli, dia masuk kan? Betul. Sekarang bila kita pulang, dia keluarlah. Betul. Okey, namanya pulangan keluar. So, bila kita buat pulangan belian, kita call lah. Kita call pembekal Bala, Encik Bala. Bala, ada barang rosak lah. Nanti Bala kata, okey, tak apa, you hantar balik. Okey, now sekarang bila kita dah pulang barang, so hutang kita dah berkurang lah kan? Sebab kita tak payah bayar lah barang yang kita pulang tu. Yang dah rosak tu. Yes, yang dah rosak tu. So, nanti pembekal Bala akan hantar satu lagi dokumen, namanya nota kredit. Nota kredit ni untuk mengurangkan hutang kita. Nota kredit itu adalah dokumen untuk mengurangkan hutang. Okey, nota kredit juga akan diberikan oleh pembekal kalau invoice terlebih charge. Okey, contoh, macam ada satu produk tu, harga dia sebenarnya RM80. Tapi dalam invoice, pembekal tulis RM100, which is terlebih RM20 kan? So, kita call pembekal, kita kata hari tu you kata harga dia 80. But now dalam dokumen, dalam invoice 100. Okey, sorry dia kata. So dia akan hantar nota kredit untuk kurangkan hutang kita. Oh, bukan masuk dalam poket cikgu jangan. Okey. Kalau Itu lain. Okey, kalau terkurang charge, kita hantar satu lagi dokumen namanya nota debit. Oh yes. Okey, nota debit itu untuk invoice terkurang charge ataupun nota debit itu untuk tambah hutang. Kan? Okey, ataupun ada apa-apa kos belian yang dikenakan oleh pihak pembekal dan dia nak kita yang bayar. Contohnya macam inilah Audi ni. A tu untuk angkutan masuk, U tu untuk upah atas belian, D tu untuk duty atas belian dan I tu insurans atas belian. Okay, ni semua perkara yang akan menambah hutang lah.
Alright, so dia akan hantar nota debit. Okey. Bila kita dah check semua barang dah okey, dah letak kat kedai, nak kena pulang pun dah kena pulang. 2 minggu selepas itu baru kita nak bayar. Baru kita nak bayar, so kita akan buat bayaran. Bila kita buat bayaran, maka pembekal tadi akan keluarkan satu lagi dokumen namanya resit rasmi. Oh ya. Okey, maksudnya kita dah bayar lah. Betul. Okey. So, semua dokumen daripada pembekal, kita akan terima yang asal. So, pelajar kena tahu, bila asal, maksudnya kita beli. Okey. Bila asal, maksudnya kita adalah pembeli. Alright? Okey, last, peringatan tentang baki hutang yang belum dijelaskan. Okey, ada satu lagi dokumen namanya penyata akaun. Yang ini adalah dokumen bukan sumber. Cikgu cakap apa tadi dokumen bukan sumber? Dia hanya perlu difailkan saja, tapi tak perlu direkodkan. Okey, tapi yang atas ni semua ni adalah dokumen sumber. Okey, boleh faham? Alright. Pelajar-pelajar faham? Semua mengangguk je. Faham. Mengantuk ke petang-petang ni? Tak mengantuk kan? Alhamdulillah. Okey cikgu, diorang steady cikgu. Alright, good. Okey, sekarang ni pelanggan. Okey, untuk pelanggan, cikgu takkan terangkan semula sebab proses dia sama. Sekarang kita twist. Tadi kita adalah pembeli kan? Ini kita beli barang daripada pembekal. Ya. Now kita adalah penjual. Penjual. Kita nak jual barang tadi tu kepada kita punya pelanggan ataupun pembeli. Okey. Prosesnya sama, dokumen dia pun sama. Cuma yang berbeza, kita akan simpan yang salinan. Oh, salinan. Yang asal tu mana? Kita dah bagilah dekat kita punya pelanggan tu sebab dia kan pembeli. Ya. Pembeli akan dapat yang asal. Ya. Penjual akan simpan yang salinan. Betul. Alright. Okey, faham ya yang ni? Okey. Next. Okey, bank perniagaan. Ini adalah antara pihak yang banyak sangat nak berusniaga dengan sesebuah perniagaan. Okey, kenapa? Sebab kita ada simpan duit kita dalam bank kan? Ya. Duit bisnes kita ada simpan dalam bank. So, apa antara dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank yang boleh menjadi bukti untuk sesuatu urusniaga? Okey. Yang pertama, kalau kita buat bayaran menggunakan cek. Buku cek, kan? Dia kan ada garis yang putus-putus tu. Betul. So, kita koyak. Kita akan bagi cek tu kepada penerima bayaran. So, yang tinggal kat kita apa? Yang kat tepi itulah. Itu namanya keratan cek. Itu juga adalah dokumen sumber. Okey? Ataupun kita buat ambilan tunai di bank. Okey, ambilan tunai di bank tu maksudnya encik kita ni kalau duit dalam kedai dah nak habis, so dia nak ambil duit pada bank kan? So, dia akan gunakan cek tu tadi. Dia akan gunakan cek dia sendiri, dia pergi dekat bank, dia cash kan? So, dia bawa balik tunai dah lah. So, yang keratan cek tu akan jadi dokumen sumber. Sebagai bukti yang dah keluarkan duit. Okey. Kalau masukkan duit ke dalam bank ataupun deposit tunai ataupun deposit cek ke dalam bank, apa dokumen yang ada? Slip bank ataupun slip deposit cek. Okey. Kalau kita buat pindahan wang kepada pihak ketiga, kita nak pindahkan wang, tak kisahlah pihak ketiga tu dekat dalam negara ke, dekat luar negara ke, kita pergi dekat kaunter, kita cakap dekat pegawai bank, kita nak buat pindahan wang, so dia akan bagi kita satu dokumen yang namanya slip pindahan wang. Okey. Seterusnya, membuat transaksi di mesin ATM. Yang ini sangat biasa kan? Yep. Yang ini sangat biasa. Nanti bila kita dah buat transaction dekat ATM tu, nanti dia akan keluar satu slip. Itu namanya ialah slip transaksi perbankan elektronik. STPE nama dia. Okey. Kalau kita buat urusan perbankan secara atas talian, online banking, yang ini sangat popular sekarang. Okey. So apa yang dokumen yang kita nak simpan? Sama juga kan? Resit online cikgu. Dia akan kita boleh print resit tu. Resit online tu kita boleh print. Okey. Makluman debit dengan makluman kredit pula adalah satu dokumen yang dihantar oleh pihak bank kepada sesuatu perniagaan untuk memaklumkan bahawa dalam akaun dia duit bertambah ataupun duit berkurang. So dia akan hantar satu makluman lah, nama dia makluman debit. Okey, kalau nak maklumkan ada duit berkurang, dan makluman kredit kalau nak maklumkan ada duit bertambah. Okey. And yang akhir sekali daripada pihak bank, penyata akaun. Penyata akaun ni akan dipost, akan dihantar di email kepada perniagaan. Dekat situ dia akan dalam tu adalah penyata bulanan. So dekat dalam tu ada semua senarai urus niaga yang telah berlaku dalam sebulan tu. Duit keluar, duit masuk semua kan. So penyata akaun ni adalah dalam kategori dokumen bukan sumber. Okey, so tak perlu direkodkan, hanya menjadi rujukan sahaja. Okey, boleh? Akmal faham. Okey. Seterusnya. Okey, ni pekerja. Okey, apa urus niaga antara
perniagaan dengan pekerja. Satu je lah kan. Bila dah kerja, akan dapat gaji. Betul. Alright, so bila nak bayar gaji ataupun upah kepada pekerja, apa dokumen yang terlibat? Okey, sama ada voucher pembayaran, kalau kita bayar menggunakan tunai. Okey, so perniagaan kena sediakan satu voucher pembayaran, pekerja kena tanda tanganlah kat situ. Yep. Okey. Ataupun kalau bayar pakai cek, dia punya bukti ialah keratan cek. Okey. Seterusnya. Ini adalah pembekal perkhidmatan. Okey, ada banyak dekat situ. Okey, yang pertama, contoh dia macam tenaga elektrik, bekalan air, internet. Okey, sesebuah perniagaan kena ada ni semua. Kalau tak ada, memang perniagaan tak boleh beroperasi dengan lancar. Okey, kena ada lampu, kena ada air, kena ada internet, alright? So, apa dia punya dokumen? Dokumen yang terlibat dengan tiga ni kita panggil dia sebagai kadar bayaran. Okey, iaitu bil bayaran. Okey, kan ada bil bayaran sampai kat kita setiap bulan. Betul. So, kalau kita nak bayar dekat kaunter setiap pembekal perkhidmatan tu, kita bawa bil tu sekali dengan duit lah. Ya. So, bila kita dah bayar, dia akan print dekat atas bil tu kan? Okey. Ataupun kalau kita tak nak, kalau kita nak guna perbankan atas talian, okey, kalau kita nak gunakan perbankan atas talian, kita bayar online banking, so kita print je lah dia punya resit tu. Ya. Okey. Seterusnya ialah perhotelan, pos dan kurier, klinik dan hospital. Okey. Setiap satu pembekal perkhidmatan tu, dia ada namanya, dokumen dia nama dia folio pelanggan. Okey, folio pelanggan tu diberikan oleh pembekal perkhidmatan tu kepada mereka yang menggunakan servis itu. Okey. Ataupun kalau nak bayar guna online banking, perbankan atas talian, resit tu kita print. Yep. Okey. Dan yang terakhir, kalau kita nak bayar insurans perniagaan, sewa premis, nak buat promosi, ni semua kita kena dapatkan servis perkhidmatan daripada syarikat lain kan? Okey, kalau kita nak bayar dia, nak bayar macam mana? Sama ada kita bayar guna cek. Okey, kalau guna cek, apa dia punya dokumen? Keratan cek itulah tadi. Okey, ataupun kita akan dapat resit. Bila kita bayar kepada pihak insurans akan keluarkan resit. Okey, kalau kita bayar promosi kepada mana-mana perkhidmatan yang memberi perkhidmatan promosi, okey, dia akan berikan resit kepada kita. Okey. Ataupun kita dapat resit daripada perbankan atas talian, ataupun kita boleh gunakan voucher pembayaran jika tiada resit dikeluarkan. Okey. Pelajar-pelajar okey ke? Semua tengok macam nak makan cikgu je, macam tunggu je bila nak rehat ni, bila nak rehat. Kejap lagi kita rehat. Boleh Amirul boleh Amirul? Aisyah boleh Aisyah? Boleh Aisyah. Senyum sikit Aisyah, masam je muka Aisyah. Okey, silakan cikgu. Okey, kita teruskan sikit lagi. Ya. Okey, yang ini peribadi. Okey, antara Encik K dengan perniagaan K. So, apa urus niaga antara dua entiti ni? Okey, satu, kalau Encik K membawa masuk modal ke dalam perniagaan. Okey, dia bawa masuk apa? Cikgu dah terangkan ni hari tu kan. Dia bawa masuk harta benda peribadi dia. Dia bawa masuk tunai, dia bawa masuk kereta dia bawa masuk komputer dia untuk dijadikan harta kepada syarikat. Okey, apa dokumen yang terlibat tu? Kita nak cakap macam mana tu? Dia ada bawa masuk dia punya harta peribadi ke dalam perniagaan. Kan? Ataupun satu lagi, pemilik tu sendiri, dia ambil barang niaga daripada perniagaan dia untuk digunakan secara peribadi. Dia nak bawa balik rumah dia. Mungkin anak dia nak guna, mungkin dia sendiri nak guna. So, apa dokumen yang terlibat tu? Memo. Ya, betul Akmal. Memo nama Sebab dia. dekat sebelah tu je cikgu. Jawapan. Kalau tak ada, saya pun tak tahu nak jawab. Okey, memo lah. Betul lah. So, dekat memo tu akan dikeluarkan oleh accounts department. Dia akan nyatakanlah sama ada aset baru masuk ke yang dimasukkan oleh pemilik ataupun pemilik ada ambil apa-apa aset daripada perniagaan yang dia bawa balik ke rumah. Di antara dua tu, antara Encik K dan perniagaan K. Macam tu. Mereka adalah entiti berasingan. Baik, sebab itulah accountant ni sangat penting cikgu ya, betul. Accountant ni sangat penting dalam sebuah syarikat tu. Ya, betul. Dia nak track urusan apa orang kata jual beli semua dokumen kan. Kalau tak habis duit. Dokumen ni sangat penting. Memang kena simpan elok-elok, kena difailkan sebab kalau juru audit datang untuk tujuan auditing, habis. Dia akan check semua. Kalau LHDN datang, SPRM datang. Okey, kepada anda semua, kita nak berhenti rehat dulu sebab diorang nampak diorang macam nak pergi ke toilet sekejap ke apa ke. Alright. Kepada anda semua, jangan ke mana. Selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek prinsip perakaunan dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright,
Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Lama betul tadi, kenapa Okey, kita masih lagi di dalam Didik TV. Bagi subjek ini dia prinsip perakaunan dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Ini bab yang sangat-sangat penting. Pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini harus tahu kan cikgu kan. Betul. Kalau tak nanti dia akan jadi masalah apabila kita masuk ke bab seterusnya. Dengarlah cakap abang yang pernah ambil prinsip perakaunan ni. Okey cikgu, kita teruskan cikgu. Okey, yang seterusnya ialah lain-lain. Okey, lain-lain ni siapa? Okey, contoh macam kalau kita beli aset bukan semasa secara tunai. Apakah itu aset bukan semasa? Kita dah belajarkan dalam bab 2 hari tu, Akmal. Oh, itulah cikgu. Ada kod. Okey, aset bukan semasa tu adalah aset yang kita beli yang dia besar-besar tu, yang dia mahal kan. Ingat tak? Kita ada perabot, kita ada kenderaan. Okey, kalau kita beli secara tunai, senang kan? Kita pakai bil tunai je. Kita akan dapat bil tunai kalau kita bayar menggunakan cek. So keratan cek tu yang kita akan simpan sebagai bukti yang kita dah bayar aset tu tadi. Okey, kalau kita beli aset bukan semasa secara kredit, samalah kita akan dapat invoice asal. Sebab kita beli, kita akan dapat yang asal lah. Okey. Kalau yang lain-lain tu, contoh macam perbelanjaan runcit. Okey, perbelanjaan runcit ni macam kalau kita nak beli, Encik K kata dekat dia punya kerani, tolong belikan saya surat khabar, tolong belikan saya nasi lemak ke apa semua. Benda tu kan kecil-kecil. Okey, so kita akan keluarkan satu dokumen namanya voucher tunai runcit. Okey, lain-lain perbelanjaan perniagaan. Okey, slip daftar tunai. Yang ni paling banyak lah yang jumpa dalam handbag mak-mak. Okey, slip yang daftar tunai. Kalau kita beli apa-apa barang-barang dia kat kedai, nanti kan dia scan. Lepas tu nanti dia keluar tu yang Resit panjang tu. Resit panjang tu. Itu namanya ialah slip daftar tunai. Oh, okay, slip daftar tunai. Yes, yang itu juga kita kena simpan lah sebab ianya adalah salah satu dokumen sumber. Okey. Okey. So, selesai dah lah. Okey, sekarang kita nak pergi kepada contoh dokumen dan bentuk dokumen. Ini kita nak tengok sama diorang tadi betul-betul fokus ke atau tak fokus sebenarnya. Cikgu nak tanya ni. Okey, kita tengok yang ni. Ini contoh dia. Sudah. Pening kepala dah cikgu saya tengok dokumen tu cikgu. Okey, ini adalah salah satu dokumen yang cikgu dah terangkan tadi, iaitu bil tunai. Okey, sekarang cikgu nak minta seorang lah pelajar nak tengok pandai tak dia nak baca apa maklumat yang terdapat dalam dokumen ni. Ya, saya hanya nampak tu nama dia saja, Cik Comel. Okey, siapa nak volunteer? Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, Muhammad Syazwan. Silakan. Okey, good Syazwan. Okey, cuba terangkan Syazwan, apa maklumat yang terdapat dalam bil tunai ni? Ya, baik cikgu, saya cuba ya. Okey. Silakan. Nama dokumen tersebut ialah bil tunai. Yang ditunjukkan di bahagian tengah atas itu. Fungsi bil tunai ni kita ada dua. Sama ada untuk belian secara tunai ataupun jualan secara tunai. Okey. Jadi, cara macam mana kita nak tahu dokumen tu belian secara tunai atau jualan secara tunai, kita kena tengok sama ada ianya salinan ataupun asal. Betul. Jadi, di dokumen itu menunjukkan itu ialah dokumen salinan. Maka maknanya itu adalah jualan tunai oleh perniagaan kita. Jadi nama perniagaan yang berada di atas adalah nama pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut. Maknanya perniagaan kita yang keluarkan dokumen tersebut. Cik Comel adalah pembeli, sebab tu nama Cik Comel berada di bawah. Yang sebelah atas kanan tu nampak tak yang menulis nombor dokumen, iaitu BT104/20. Itu adalah nombor dokumen. Jadi, kemudian ada tarikh yang menunjukkan bila urus niaga itu berlaku, iaitu pada 10 Jun 2020. Dan ada senarai barang niaga yang dijual kepada Cik Comel beserta harga dalam angka dan perkataan, iaitu RM1,660. Kemudian yang bawah sekali ada dinyatakan Cik Comel bayar menggunakan apa. Jadi Cik Comel ini bayar menggunakan tunai. Jadi nombor cek itu akan dipotong. Dan akhir sekali tanda tangan encik kita, iaitu pengurus perniagaan kita yang memerlukan yang perlu menandatangani dokumen itu. Terima kasih. Wah, good job. Wah, tepuklah sikit untuk kawan awak. Penat tahu dia berhujah tadi untuk menang pilihan raya. Salah. Okey. Nampak tak cikgu? Dia kalau pelajar ini faham kan apa yang dimasukkan dalam keratan dokumen itu, insya-Allah yang lain semua dia boleh jawab cikgu. Betul.
Dan semua pelajar memang kena faham macam tu juga. Betul. Okey, Syazwan punya penerangan tadi sangat komplit. Ya. Okey, kita tengok. Betul tak? Jadi apa yang cikgu nomborkan kat situ, semuanya Syazwan memang ada sebut. Okey, yang pertama dia kata nama dokumen ni bil tunai. Betul. Kita nampakkan bil tunai kat tengah tu. Yes. Okey, so bil tunai guna untuk apa? Sama ada untuk belian secara tunai atau jualan secara tunai. Okey, so sekarang kita nak tahu jual ke beli ni? Dia beli, cikgu. Yang mana? Daripada kita? Okay, dia jual lah. Jual. Kenapa? Sebab itu? Salinan. Salinan. Sebab salinan satu lagi, sebab nama perniagaan kita tu duduk atas. Maksudnya itu adalah pihak yang mengeluarkan dokumen. Betul. Okey, dia keluarkan dokumen ni, perniagaan kita keluarkan dokumen ni, dia serah kepada siapa? Cik Comel. Yes, dia beli kepada Cik Comel. Cik Comel lah yang membeli tu. Ya. Okey, so maksudnya kita kena fikir kita jual. Betul. Kita jangan fikir Cik Comel tu. Kita fikir kita itulah. Perniagaan kita ni. Okey, so kita jual kepada Cik Comel sebab tu kita simpan yang salinan. Okey? Ya, masa kita pembekal kan cikgu, betul? Kita jadi pembekal lah sekarang. Okey, pandai aku. Okey. Atas kanan ni ialah nombor dokumen. Ni semua kita nak kena rekod tak Akmal dalam peringkat yang seterusnya, itu dalam buku catatan pertama. Semua ni nak kena faham ni. Okey, ini adalah nombor dokumen. Ya. Okey, tu tarikh dia 10 Jun 2020. And then dalam kotak tu kita ada senarai barang yang dibeli oleh Cik Comel. Ya. Cik Comel beli apa tu? Paku kayu, cat minyak dengan pintu kayu. Apa dia buat je tadi KP tu? Dia nak renovate lah kot kan. Okey. Okey, itu adalah item jualan yang nombor 7 ni. Okey, dan nombor 8 tu adalah jumlah harga dia yang ditulis dalam perkataan dan juga dalam angka. Iaitu 1,660 sahaja. Ya. Okey, lepas tu Cik Syamil bayar pakai apa? Tunai, cikgu. Kenapa tunai? Sebab kalau ada nombor cek, dah akan ada nombor kat situ. Pandai Akmal, betul. Okey, memang betul dia bayar pakai tunai. Kalau dia bayar pakai cek, kena ada nombor cek kat tepi tu. Betul. Dan sekarang nombor cek tu dia potong kan? Ya. Okey. Dan yang terakhir yang ke-10, pengurus kena tanda tangan kat situ lah. Betul. Okey, encik kita kena tanda tangan kat situ. Okey, so itu bil tunai. Okey, kita pergi kepada dokumen yang seterusnya. Yang ni pula. Okey, siapa? Ini siapa contoh pula invoice. nak berhujah? Okey. Cikgu nak salah seorang daripada pelajar cikgu ni cuba terangkan apa yang sama antara invoice ni dengan bil tunai tadi, dan ada tak apa-apa tambahan makluman lain? Ada tak maklumat lain yang mereka nampak dalam ni yang tak ada dalam bil tunai tadi? Pelajar-pelajar nampak kan dokumen ini? Nampak tak? Boleh nampak. Okey, semua nampak Okey, tadi Syazwan daripada SMK Putra Perdana, cikgu Betul. Kita tengok daripada SMK Saya Berjaya, boleh cikgu? Boleh. Okay. Siapa nak cuba? Wakil daripada SMK Saya Berjaya. Siapa nak? Tak apa, kalau salah pun don't worry. Okey, Adriana Kristina, silakan. Okey. Dalam tu yang saya nampak ada 2 maklumat tambahan. Iaitu yang pertama adalah diskaun niaga. Dan yang kedua ada maklumat syarat-syarat di bahagian bawah sebelah kiri tu. Ya, dia kata ada yang 7 hari, 14 hari tu kan? Betul. Okey, kita tengok dulu ya. Alright, kita tengok betul tak? Betul. Yang dalam petak merah tu adalah makluman yang tak ada dalam bil tunai tadi, tapi kita jumpa dalam invoice. Yang cikgu bulat-bulat kuning tu sama je. Dalam bil tunai tadi pun ada. Okey, so sekarang dalam invoice ada 2 info baru. Yang pertama namanya ialah diskaun tunai 10%, dan diskaun niaga 10%. And then dekat bawah tu, nampak tak yang cikgu petak merah tu ada beberapa perkara dekat situ. Syarat semua tu cikgu kan? Ya, betul. Okey, cikgu nak terangkan ni. Okey. Yang pertama yang syarat tu, itu adalah sebenarnya diskaun tunai. Apa maksud diskaun tunai? Masa kita nak buat bayaran tu, masa tu mungkin pembekal akan bagi kita diskaun, tapi dia syarat. Kalau bayar dalam masa 7 hari, dia bagi 10%. Dia bagi 10%. Kalau bayar dalam masa 14 hari, dia akan dapat 5%. Kalau tak bayar sebulan, hantar orang cari. Contoh cikgu lah kan? Okey. So sekarang kalau dia bayar dalam masa 7 hari tu, dia dapat less lagi lah. Okey. Serahan pula tu angkutan dibayar. Yang kat sini satu makluman menyatakan bahawa kos pengangkutan ditanggung oleh pembekal. Okey, and then yang bawah tu K dan KDK. Apa tu K dan KDK? K dan KDK ialah kesilapan dan ketinggalan, dikecualikan. Apa maksud dia? Okey, invoice ni kadang-kadang kan disilap.
Betul. Ada kesilapan, ada ketinggalan. So perkara tu boleh dikecualikan. Maksudnya boleh excuse lah. Boleh dibetulkan maksud dia. Kita hanya tanda case saja di bawah invoice tak itu. boleh. Cara dia bukan kita kena invoice yang dah dihantar ni kita tak boleh edit. Betul. Tak boleh correction tape, tak boleh liquid paper, tak boleh. Dia dah official dihantar kepada kita punya pelanggan kan? Okey. So maksudnya kalau ada kesilapan, pembekal akan hantar dokumen lain pula dekat kita nak menunjukkan sama ada hutang kita tadi nak berkurang ke nak bertambah. Cikgu ajar itulah tadi. Apa dia? Nota debit ataupun nota kredit. Maksudnya benda tu boleh dibetulkan. Walaupun kalau ada kesilapan kat situ ataupun ketinggalan. I see. Faham? Sekarang Cikgu, tadi kan kita pembekal betul. Kita jual kat Cik Comel kan? Kita pembekal. Yang ni pula sama. Sama juga sama kan nama kita kat atas. Okey. Cuma hanya bertukar saja. Tadi bil tunai, ini adalah invoice. Invoice. Yang ni maksudnya ini bukan Cik Comel, ni dah Danish Enterprise dah. Patut tak Comel dokumen tu. Saya tak nampak nama dia. Danish Enterprise. Maksudnya yang ini kita jual barang kepada Danish Enterprise secara kredit. Tadi Cik Comel secara tunai. Alright. Okey, cikgu nak tanyalah. Adriana, boleh tak terangkan apakah maksud, diskaun tunai dengan diskaun niaga ni? Boleh tak Adriana sambung? Boleh. Okey, good. Apa dia? Diskaun niaga ni dia diberikan kepada pelanggan kalau dia membeli dalam jumlah yang banyak. Kalau diskaun tunai ni dia diberikan kalau dia bayar hutang dengan cepat. Betul lah. Pandai Adriana. Okey, dia kata apa tadi? Cikgu mantapkan sikit jawapan dia ya? Yap, silakan. Dia kata diskaun tunai tu dia berikan kalau pembeli tu beli banyak. Okey, ini adalah satu diskaun yang nak menggalakkan pembeli membeli dalam volume yang besar. Okey, volume besar tu sama dia beli dalam RM yang banyak ataupun unit yang banyak. So kalau dia beli banyak, kita akan bagi dia diskaun lah. Okey, manakala diskaun tunai adalah satu diskaun untuk menggalakkan pembeli bayar hutang cepat. Kan? Kalau bayar cepat dapat diskaun. Kalau bayar lambat-lambat kena bayar jumlah besar ni lah, 6,345. Tak dapatlah diskaun tunai itu tadi. Okey. Itu beza diskaun tunai dan juga diskaun niaga. Diskaun niaga confirm dapat. Okey. Kan sebab dia dah nyatakan dalam invoice ni nampak dah berapa tu. Tapi diskaun tunai ni tak. Kalau kalau dia bayar dalam tempoh masa tu, barulah dapat diskaun tu. Kalau tak dapatlah. Okey. Boleh? Nak senang bayar je tunai cikgu kan? Bil tunai. Tak ada pun benda-benda dokumen ni. Okey. Tapi kalau beli dalam volume yang sangat besar, nak tunaikan semua susah juga Kak Akmal. Mesti kena ada kredit juga. Yes. Okey. Baik. Seterusnya cikgu. Okey, yang ini. Okey, ini sikit je yang ni cikgu akan terangkanlah. Ini namanya nota kredit. Okey. Nota kredit untuk apa? Satu dokumen yang kita hantar kepada kita punya pelanggan nak memaklumkan bahawa hutang dia kita nak kurangkan. Kenapa kita nak kurangkan hutang dia? Tengok ni. Kenapa ada berlaku kurangan hutang? Nampak tak Danish? Danish hantar balik 6 unit simen sebab rosak. Okey. So bila Danish buat pulangan simen rosak tu, so takkan Danish nak bayar kan? Betul. Jadi perniagaan kita akan hantar satu dokumen lain. Iaitu nota kredit. Nota kredit nak memaklumkan bahawa tak apa, kita dah tolak dah hutang dia tu. Kita dah tolak dah dia punya jumlah hutang. Kita dah tolak kat situ RM135. Okey. Saya rasa cikgu mungkin saya boleh bagi tips sedikit lah kan. Yang mana kalau apabila kita nampak dokumen-dokumen ini, selalunya pelajar-pelajar dia akan confuse. Ini Danish ni kita pembekal ke atau kita pembeli ke apa? Dia kena tengok betul-betul cikgu kan. Kita tengok nama siapa kat atas, orang tu yang keluarkan dokumen. Ya, itu tips dia kan cikgu kan. Sebab kadang dia bila dah tengah exam tu dia dah jadi banyak nama perniagaan. Kancong. Nama perniagaan akan ada banyak sangat, macam-macam nama perniagaan ada. Nanti confuse. Ya, tapi saya rasa kalau Syazwan dapat dokumen ni, saya rasa dia tutup sebelah mata je dia boleh jawab dah. Kacang je. Kacang saja. Okey, seterusnya cikgu. Alright. Okey, cikgu tak boleh nak tunjuk semua dokumen lah. So kalau nak tunjuk semua tak cukup nanti masa. Cikgu, kita ada lagi dalam 1 jam cikgu. Banyak lagi masa. Ya, betul kan Syazah ini? Syazah gila kepala. Okey, silakan cikgu. Okey, cikgu pergi kepada soalan contoh. Jadi yang ini cikgu nak minta pelajar-pelajar cikgu bersedia untuk jawab soalan. Okey, sedia guys. Ini soalan contoh. Okey. Boleh cikgu. Okey, next. Okey, pilih padanan yang betul bagi dokumen dan urus niaga berikut. Cikgu dah terangkan tadi kan, dokumen tu fungsi dia apa. Alright, so sekarang cikgu nak, siapa nak jawab? Senang ini, saya nampak dah jawapan dia. Dara Akmal. Ya, okey, siapa? Aina, angkat tangan tinggi sikit. Tinggi sangat tu. Okey, silakan Aina. Okey, apa Aina jawapan dia? A.
dokumen invoice dan urus niaga belian secara kredit. Jawab Pak Akmal? Sama cikgu. Jawapan saya sama, cikgu. Okey. Betul ke cikgu? Okey, Aina jawab Pilih padanan yang betul bagi dokumen. Antara A, B, C, D cikgu kan? Yalah. Kalau saya cikgu Okey, Hui, berpeluh ni cikgu. Tadi dia jawab A kan? Ya. Saya rasa mungkin A juga. Tapi rasa macam salah kan cikgu? Saya rasa macam salah bukan A. Betul tak cikgu? Kita Cikgu tengok. kenyit mata. Kalau betul cikgu kenyit. Kalau salah cikgu jangan kenyit. Tak nak cikgu nak tunjuk jawapan terus. Okey, silakan. Okey, jawapan dia A. Betul Kenapa lah. A cikgu? Betul lah Akmal. Invoice kan tadi untuk belian secara kredit ataupun jualan secara kredit kan? Kalau bil tunai untuk apa? Lain cikgu. Itu Bil kalau kita tunai beli secara tunai. Betul. Ataupun jual secara tunai. Betul. Itu kan. Kalau keratan cek, keratan cek kalau kita bayar kan. So pakai cek. bukti pembayaran wang. Itu dia terima. So dah salah. Salah lagi. Kalau nota debit? Nota debit. Pulangan barang niaga nota debit ke tadi? Bukan cikgu. Nota apa? Kredit. Betul. Nota debit dia akan menambah hutang. Yang ini bila kita pulang dia akan mengurangkan hutang. Okey, so dia kata nota debit pulangan. Tak betul lah. Okey, so betul Aina. Okay. Aina. Mantap. Awak mesti BTS punya AMI kan? Bukan. Okey, cikgu. Okey. Nombor 2. Apakah tujuan nota kredit dikeluarkan? Baik, siapa boleh jawab soalan ini? Okey, Nur Aisyah Alisa, silakan. Jawapan dia B, 1 dan 4. Kenapa 1 dan 4 Aisyah? Betul 1 dan 4. Sebab apa tujuan, apa fungsi nota kredit dulu? Fungsi nota kredit untuk kurangkan hutang. Untuk kurangkan hutang, betul. So kena carilah yang mana akan mengurangkan hutang. Yang mana urus niaga yang mana akan mengurangkan hutang? Okey, yang mana Aisyah? 1. 3 memang salah tu cikgu. Sebab itu akan menambahkan. Yep. Okey, kita tengok jawapan lah. Okey, Aisyah jawab apa? B, 1 dan 4 kan tadi? Dia jawab 1 dan 4 cikgu. Aisyah. Okey, now kita tengok jawapan. Betul. Ya. Betul lah sebab kalau Tahniah Aisyah. Okey. Pembeli memulangkan bekas kosong yang telah di-charge dalam invoice. Betul. Okey, yang itu akan mengurangkan hutang sebab tin macam tin lah, banyak tin kan. Okey, harga tin tu dah masuk dalam invoice. Okey, sekarang pembekal kata kalau pulang tin, kita akan tolak hutang. So sekarang bila pulangkan tin, so akan dihantar nota kredit lah, akan kurangkan hutang. Alright. Okey, yang kedua, charge pengangkutan yang dikenakan ke atas pembeli. Yang ini menambah hutang ke mengurangkan hutang? Menambah, cikgu. Ya, menambah. Okey. Yang ketiga, jumlah dalam invoice terkurang charge. So, kita kena tambahkan? Ya. Terkurang charge, so kita kena tambah. Betul. Okey, yang keempat, kuantiti barang diterima kurang daripada yang dipesan. So, 1 dan 4, betul. 2 dan 3 tu apa nama dokumen dia yang menambah hutang tadi? Yang mana cikgu? 2 Kalau dan 3? 2 dan 4. 2 dan 3. Nota debit. Nota debit. Nota debit akan menambah hutang. Okey? Yep. Okey, betul. Nombor 3. Okay. Siapa nak jawab? Seterusnya, siapa nak jawab? Okey, Zulaika. Okey, Zulaika. Silakan Zulaika. Jawapannya C, nota debit. Baca soalan dulu, baca Zulaika. soalan dulu, ambon. Senang buat duit hari ni, ya. Silakan. Maklumat berikut diambil daripada perniagaan Coins. Okey. Pemilik menghantar dokumen X kepada kedai dolar untuk menggunakan charge tambahan bagi pengangkutan. Apakah dokumen X? Jawapan dia C, nota debit. Kenapa awak memilih nota debit, wahai Zulaika? Sebab mengurangkan hutang ke menambah hutang tu? Menambah hutang. Sebab dia kenakan charge tambahan. So, kena tambah hutang lah. So, kalau kena tambah hutang, betul. Betul ke tak? Betul. Cikgu, rasa-rasa ada tak pelajar akan jawab A dan B tu, cikgu? Ada. Ada juga, cikgu. Sebab dia confused. Dia kan belakang sama, depan tak sama. Apa tu tadi Akmal, makluman debit dengan makluman kredit? Ingat lagi tak? Seperti yang saya ingat, cikgu tak pernah ajar lagi saya sebelum ini. Jadi saya tak tahu apa ini, cikgu. Saya hanya tahu nota debit dan kredit saja. Okey, makluman debit dengan makluman kredit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk beritahu kepada pelanggan, beritahu kepada perniagaan bahawa dia punya baki akaun tu bertambah atau berkurang. Itu daripada bank. Itu daripada bank. Kalau nota kredit, nota debit ni daripada pembekal. Ini kita belajar chapter berapa, cikgu? Chapter 3. Sebelum ni lah.
Ni dah sekarang. Oh, sekarang. Okey. Baik, cikgu. Tadi kan cikgu dah terangkan. Ya, cikgu. Urus niaga kita dengan bank. Ya. Alright. Okey. Faham. Nombor 4. Ya. Oi. Ini cikgu. Ini betul ni. Ini macam soalan SPM ni. Ya. Okey, dokumen ini diterima oleh Puan Salimah. Diterima oleh Puan Salimah. Nampak tak nama Puan Salimah kat bawah ni? Mana? So, dia lah terima dokumen. Betul. Siapa yang keluarkan dokumen? Itu kedai buku tu. Kedai buah, Cinta Sayang. Ni. Saya tak nampak. Oh, dekat sini. Okay. Kedai buah. Mana datang kedai buku, cikgu? Dia adalah pengeluar dokumen. So, yang terima dokumen ialah Puan Salimah. Ya. Okey, berapakah diskaun tunai yang diperoleh sekiranya pembayaran dibuat pada 12 Mei 2020? Senang je, cikgu. Okey. Dia 4 hari kan? Sebab tarikh tengok 8 Mei. Okey. Dia minta 12 Mei. Okey. Macam saya pula nak ambil SPM. Kita tanya diorang lah. Okey, saya pun nak jawab. Korang senang kan? Okey, Amirul Idwan, silakan. Jawapan dia C, cikgu. Ui, terus dapat jawapan. Sebab cuba Amirul terangkan macam mana dapat C. Invoice dia keluarkan pada 8 Mei. Okey, betul. Puan Salimah bayar 12 Mei. Betul. Jadi dia berhak dapat diskaun 5%. Yes. Jadi 9,400 darabkan dengan 5% dapat 470. Betul, okey. cikgu. Okey, betul Akmal. Betul, cikgu. Cikgu nak betulkan Akmal sikit. Yang mana, cikgu? Apa masalah tadi? Okey, Akmal kata 4 hari kan? Ya. Okey, sebenarnya 5 hari. Hari pertama adalah tarikh dalam dokumen tu kena kira. Oh, okey. Student memang selalu buat silap. Ya. Oh, okey. Ini tips and tricks juga, cikgu. Dia tak kira 8 tu. 8 tu kena kira. So, 8, 9, 10, 11, 12. So, 5 hari. Okey. Okey. So, kita kena kira juga hari yang telah dicatatkan. Yes, invoice dikeluarkan bila itu kena kira juga. Hari pertama. Okey. Alright. Patutlah sebelum ni saya tak dapat A+, saya dapat A tolak. Okeylah tu. A tolak maksudnya masih okey. Pandailah tu. Faham, cikgu. Okey, so macam mana kita nak kira diskaun tu tadi? So Amirul dah bagi tahu, so dia layak dapat berapa persen? 5%. 5%. Okey, sebab dia bayar dalam masa yang 7 hari tu tadi. Okey, kalau dia bayar dalam masa 14 hari, dia dia akan dapat 2%. Okey, so 14 hari tu maksudnya selepas habis 7 hari tu tambah lagi 7 hari. Okey, dapatlah diskaun 2%. Kalau dia bayar dalam masa 30 hari, dapat 1%. Kalau dia bayar selepas 30 hari, tak ada persen. Tak dapat tak ada diskaun. Tak dapat apa-apa lah. Dia kena bayar full 9,400. Okey, so cara nak kira dia ialah 5% tekan kalkulator je lah kan. Senang. Senang sangat. 5% darabkan dengan 9,400. Dapat jawapannya. Dapatlah jawapan dia CRM 470. Betul tak? Okey, betul. Ya, okey. Jadi, cikgu, terima kasih banyak-banyak, cikgu. Saya rasa bukan pelajar-pelajar saja dapat belajar ataupun dapat orang kata menguatkan lagi kan. Bagi bab ini, saya rasa host-host dia pun memang excellent lah. Siapa host dia, cikgu? Akmal Nazri. Okey, cikgu, sebelum kita nak tutup tirai lah pada petang ini, apa yang cikgu boleh conclude ataupun beri rumusan mengenai apa yang kita dah belajar pada petang ini? Secara ringkas saja, cikgu. Silakan. Okey, dokumen perniagaan adalah peringkat pertama dalam kitaran perakaunan. Semua murid memang kena faham dokumen ni betul-betul, pandai baca dokumen supaya semua maklumat yang terdapat dalam dokumen ni nanti boleh dipindahkan ke dalam peringkat yang seterusnya, iaitu buku catatan pertama. Ya, kena pindahkan ke dalam buku catatan pertama. So nanti kalau tak pandai baca, salah rekod. Bila buku catatan pertama silap, seterusnya nanti akan silap. Kan? Dan sehabisnya lah. Yes, sebab ini peringkat pertama. Yang ni memang kena perfect lah sepatutnya. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Cikgu Islina di atas ilmu tersebut dan juga pelajar-pelajar daripada SMK Putra Perdana dan juga SMK Cyberjaya, dan tak lupa juga kepada anda yang tengah menyaksikan Road to Success ini. Kita doakan semuanya orang kata dapat menjawabnya dengan mudah pada tibanya hari SPM nanti dan mendapat keputusan yang cemerlang. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ciao. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nohaida binti Hashim, ibu kepada Muhammad Ahmad Zarif yang belajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Putrajaya Presin 81. Anak saya merupakan calon SPM tahun 2021 dan mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan. Saya berharap Ahmad dan rakan-rakannya mendapat keputusan yang cemerlang di dalam SPM tahun ini. Terima kasih diucapkan kepada semua guru yang mengajar anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Saya Puan Siti Malwani binti Mat Amin, ibu kepada Muhammad Alif Zarfan bin Muhammad Taufik, pelajar Malay College Kuala Kangsar. Anak saya merupakan calon SPM 2021 dan mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Saya berharap dan mendoakan agar Alif dan rakan-rakan dapat menjawab dengan baik serta memperolehi keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan dan semua mata pelajaran yang diambil. Saya juga berharap anak saya dan semua calon SPM 2021 dapat menggunakan masa yang ada sebaik mungkin bagi mempersiapkan diri untuk SPM 2021.